tentang menggambarkan betapa mulianya insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ini antara beberapa tempat, ya. Yasin, Allah yang mengetahui maksud dan kandungannya, dan Al-Quran yang penuh dengan ilmu yang membawa bijaksana. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, Allah gunakan sesungguhnya. Innaka engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin, antara rasul-rasul yang kami utuskan. Engkau macam mana? Ala siratin mustaqim, engkau hidupmu dari awal sampai akhir sentiasa berada di atas siratal mustaqim. Dari awal hidupmu sampai akhir engkau sentiasa berada jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Jiwamu lurus, pikiranmu lurus, hati budimu lurus, perkataanmu lurus, kehidupan kamu lurus, perbuatan kamu lurus. Tuh, semua lurus, ya. Memang Muhammad itu adalah insan yang menerjemahkan atau menjadi model dan misali kepada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau nak cari jalan lurus itu dari segi huruf kalimatnya, kena cari dalam Al-Quran. Kalau nak cari jalan yang lurus itu dari segi perbuatan manusianya, contoh hidup manusianya, kena tengok Muhammad. Kena tengok Muhammad. Saya sebut sekali lagi, kita sebut dalam Fatihah. Al-Fatihah kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, dalam hidup ini bukan emas, bukan permata yang aku puja, bukan kuasa, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan anak, bukan lelaki, bukan wanita yang ku cari, tapi yang ku mohon darimu ya Allah. Alangkah bahagianya hidupku ini jika Kau pimpinkan aku agar hidupku selama-lamanya atas jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kalau Kau tunjukkan jalan yang lurus padaku, aku berjalan atas jalan lurus itu. Hartaku harta mulia, kuasaku kuasa amanah, akhlakku akhlak terpuji, keluargaku keluarga mulia. Dengan syarat Kau tunjuk dan pimpinlah aku supaya aku berada atas jalanmu yang lurus. Jadi kata Allah, kalau kamu nak hidup jalan yang lurus, ada dua sumber. Satu, kamu carilah cara-cara nak mendapat jalan yang lurus itu daripada satu buku yang bernama Al-Quran. Satu lagi, kamu rujuk dan kamu contohlah kepada kehidupan insan ini yang bernama Muhammad, kerana kehidupan dia betul-betul menggambarkan siratal mustaqim. Nah, tu dia. Macam kita juga, kalau kamu nak buat apa dia? Buat apa? Tose dengan apa? Tose bubur rotinan lah, kita tahu rotinan, tose tak dia. Kalau kamu nak buat nasi kurma atau nasi mandi, kalau ni nasi pun mandi tuan-tuan, kalau ada orang tak mandi tak tahu. Kalau kamu nak buat nasi mandi, kamu tanya, baca buku ni. Buku ni dia cerita macam mana buat nasi mandi. Nah,
Tapi adalah baik kiranya kamu baca buku Nasi Mandi ini, kamu pergi cari itu Mama Abdul Salam Al-Malayala. Mama Masalah Al-Malayala tu, dia buat nasi mandi. Ilah, ya Allah. Semua dalam buku tu dalam dada dia. Kita duk baca nak kena sukat setengah ayat, setengah gantang ayat tu, mau nak dia lepas itu yang perum-perum dia pakar. Sambil lena pun boleh lepas gam lah. Dia tahu lah. Bila nak buat bodina, bila nak buat semua dia tahu. Kita tanya dia, sama lah. Kita kalau nak hidup jalan yang lurus, ada dua. Lurus hidup kita boleh kita bina kalau kita tengok buku tu, buku nama Al-Quranul Karim. Dan hidup kita boleh lurus kalau kita tengok orang tu. Siapa orang tu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sebab Allah sebut. Allah sebut, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Masya Allah, engkaulah contoh insan yang berada atas siratul mustaqim. Allah Ta'ala sebut lagi. Kok kata ayat tu tak cukup, tambah dengan ayat lain lagi. Tambah ayat lain dia. Apa Allah Ta'ala kata? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ya Muhammad, peribadi adab sopan akhlakmu sangat mulia, Masya Allah. Lidah tidak pernah seburuk pun berbohong, Masya Allah. Tidak pernah tertelan walau setitik air yang syubhat atau haram. Walaupun hidup dalam masyarakat yang makan tok, minum arak, setitik pun tak pernah terlintas di kerengkung dia. Kita tuan-tuan, kalau kita hidup belengung di kedai kopi, hidup sembang orang lama-lama tuan-tuan, kita terikut panggil orang tu. Tapi Muhammad diselamatkan Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau berada dalam suasana sesat. Sesat sungguh. Masyarakat dia minum arak, minum tuak, zina, judi, rampas kata orang, jantan-jantan, perempuan-perempuan, Masya Allah. Tapi pada engkau fakta, kami kelilingkan engkau dengan petunjuk. Tidak setitik arak melintasi rongkong. Ketika masyarakat merapu dan menipu suka berhuruf, tidak sepatah perkataan atau satu huruf yang keluar daripada bibirmu yang berbohong. Tidak, Muhammad tidak berbohong. Masya Allah. Sebab itu kita merasa cukup seronok memperolehi Rasulullah. Rasulullah. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang nak sebut kata sambut maulud ni bid'ah, kita rasa cek hati. Kita rasa cek hati. Pasal apa? Tiap-tiap kali sambutan maulid Rasul ni, dari segi ucapan kita selawat memuji dia, Masya Allah. Dari segi pendengaran kita dengar ceramah yang menceritakan, menjelaskan, menguraikan, mengupas dan merumuskan peribadi Muhammad yang sangat cantik. Jadi tak mana yang kata bid'ah ni pening kepala. Sebab tu bila jadi ada masyarakat yang duk kata bid'ah ni tuan-tuan, sebab tu kita pergi Saudi pun, minta maaf lah, Saudi ni dia ada Kaabah dengan ada Masjid Nabawi, ya? Dia ada Kaabah dengan dia Masjid Nabawi. Tapi bulan Rabiul Awal dia dengan bulan-bulan lain sama, tidak ada keistimewaan apa-apa pun di bulan Ramadan itu yang ditunjukkan dan dizahirkan. Oleh kerana apa? Mereka kata sambutan Maulid Rasul bid'ah. Bid'ah. Ulama-ulama yang Nusantara, ulama-ulama yang berasal daripada Petani, Palembang, Malaysia, Aceh, Medan, apa semua ni,
yang hidup di Mekah, mereka curi-curi buat majlis Maulid Rasul dengan tidak diketahui oleh ulama-ulama Wahabi. Mereka curi-curi buat. Ulama-ulama tu pasal apa? Mereka main daripada Aceh, main daripada Petani, main pada Kedah, main pada Yala. Mereka ni tahu. Mereka kata, kita duduk di Petani pun kita buat maulud, kita duduk di Kuala Lumpur pun buat maulud, kita duduk di Aceh pun buat maulud. Tambah-tambah kita duduk di bumi yang di mana Rasulullah dilahirkan. Mereka buat maulud tapi curi-curi. Kalau tahu kena. Kalau tahu kena. Kalau tahu kena tangkap. Kalau pasal bid'ah. Jadi tuan-tuan, kehidupan kita di Saudi bila main bulan maulud ni jadi kosong, tak ada pengisian, tak ada gemar Maulid Rasul. Bukan macam kita ni masya-Allah, orang nak sambut 14, Dr. Mazlan buat 12 lagi. Pasal apa? Dr. Mazlan kata pasal apa nak sambut 14 pula, hari ni 12. 12 Rabiul Awal. Bukan hari ni kan 14 tu. Tapi 12 lah kita, aku nak aku 12 tak kira. Jadi Alhamdulillah, suasana tu kosong di Saudi, tak ada sambut apa-apa. Kita ni dah bergema dah. Selawat, naik masuk selawat, naik selawat. Tapi cuma jangan selawat lak tahu. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itu istimewanya hamba Allah ni yang bernama Muhammad. Unta minta izin, unta dia minta izin. Tuan-tuan boleh dengarlah, tapi benda baik ulang tak apa. Benda baik ulang tak apa. Unta terasa rahmatnya pengutusan Muhammad ini. Unta rasa lain sungguh manusia selepas kedatangan Muhammad. Dulu unta kata aku kena pukul, aku kena sepak, aku kena terajang, marah tu biasalah. Marah biasa. Ayam pun haram tak pergi makan. Ya. Pasal apa? Pasal orang kata apa? Pasal manusia sebelum kedatangan Muhammad tu tengah mabuk, tengah gila, perongoi, kasar, marah. Jadi unta kata akibat tu aku yang duk kena pukul. Aku yang mujurlah Allah Ta'ala bagi kat unta tu satu sifat, minum sekali 15 hari boleh tahan, simpan dalam dia punya store dia. Tapi unta kata selepas kedatangan Muhammad seru ajaran dia, beriman pada Allah dan berjalan atas jalan Islam. Manusia berubah. Hak perumah, pemarah, sakit hati ke apa ke semua ni, hak bergaduh, hak maki hangun ke semua, tak ada lagi dah sifat-sifat tu. Jadi unta kata, tuan aku pun lah dulu perumah tak kira lah. Perumah macam mana? Perumah macam ungkang lah. Cerita lah perumah. Perempuan tahu tak? Suami perumah dia mana? Susah cerita lah. Susah cerita perumah. Perumah lambat lu masak sikit lah, dia marah lah ya Allah. Kurang garam sikit pun marah. Perumah. Jadi unta kata, tuan aku dulu hak perumah pemarah kasar gedegak ni, aku tak tahu dia menjadi penyayang sekarang ni kepada aku. Unta kata aku tidak lagi dimaki, aku tidak lagi dipukul, bahkan aku disayangi, makan minum aku dijaga oleh tuan aku. Jadi semua ni kerana Muhammad. Sebab tu unta pernah minta izin supaya nak jilat telapak kaki Rasulullah SAW. Unta pun minta izin nak jilat kaki Rasulullah SAW. Kerana dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad lah watak manusia sudah berubah daripada hina kepada mulia, daripada kasar kepada lemah lembut, daripada tidak ada langsung sopan santun kepada budi bahasa yang akhlak yang sangat mulia. Jadi unta kata, ya Muhammad, izinkan aku menterjemahkan rasa syukur aku, menzahirkan rasa gembira aku dengan kedatangan kamu. Memanglah kamu datang membawa rahmat kepada sekalian alam. Aku pun merasai betapa rahmatnya kedatanganmu. Izinkanlah ya Muhammad aku menjilat tapak kakimu. Unta kata. Unta kata. Ya. Unta kata. Muhammad insan istimewa. Ada saat-saat yang paling ketika dan mencabar nyawanya, Allah Ta'ala lindung. Allah Ta'ala lindung.
Ya, seorang perempuan Yahudi buat jamuan, tapi jamuan dia adalah jamuan sakit hati. Jamuan sakit hati. Ada jamuan tak sakit hati, ada jamuan sakit hati. Ya, ni tuan-tuan tengok baik ni. Ada jamuan sakit hati, ada jamuan tak sakit hati. Ya, orang tak pernah pergi surau, orang minta duit nak buat kenduri, dia bagi balik, ambil lah. Payah bagi juga, tapi bagi marah. Hak tu jamuan sakit hati. Jamuan sakit hati. Ya, jamuan tak sakit hati tu, orang tak buat kenduri, orang tak minta duit ni, bertanya, bila mereka nak impun duit tak? Bila mereka nak impun duit, saya nak tumpang buat kenduri sama. Itu jamuan tu. Jamuan tu. Jadi buat jamuan sakit hati. Ya, benci pada Muhammad ni, mendidih gelap. Tapi sahabat tak dapat baca. Rasulullah pun memandang, kata, orang ni orang baik dah kot, buat jamuan, panggil orang makan. Rasulullah dengan sahabat makan, dihidang masakan kambing. Masakan kambing, iaitu masakan yang digemari Rasulullah. Rasulullah makan kambing, sedap ya? Sedap kambing lah. Ini jamu kambing kan? Itu ikut tu. Jadi puan-puan, tuan-tuan jangan balik tuan-tuan. Sebab tuan-tuan makan kambing, tuan-tuan akan diberi bawa balik pula seorang sekok kambing. Jangan balik. Jangan balik. Ni anak-anak pelajar-pelajar ni pun tak tahu kambing ni tambah mana tak tahu. Tapi tambah dalam perut tu lah baik. Baik, sila pasal. Baik tuan-tuan. Jadi perempuan ni masak, tapi masak daging kambing dengan bahan tambahan yang racun. Perempuan ni masak dengan ramuan tambahan dia bubuh racun. Tu saya kata tadi, Muhammad ni bila sampai detik saat mengancam nyawa dia, Allah Ta'ala lindung. Allah Ta'ala lindung. Sebab dia adalah mulia, tugasnya adalah besar, dia adalah cucu, dia adalah segala-galanya, maka dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka makanlah sahabat-sahabat Rasulullah. Yang makan tu dan terasa sakit. Dan terasa sakit. Yang lumpuh gigi pun ada, apa pun ada. Bila sampai giliran Nabi Muhammad SAW nak ambil ketul daging kambing untuk dimakan, kambing tu kata, daging kambing yang dah masak tu cakap, dia kata, la ta'kulni inni majmun. Wahai Muhammad, engkau jangan makan daging aku ni. Daging tu hak duduk dalam masak dah tu bercakap, wahai Muhammad, jangan makan aku, kerana aku sudah diracun. Dia Rasulullah nak qadha hajat, nak buang air besar dalam perjalanan. Sebab Nabi Muhammad SAW ni orang punya puja dia, kalau boleh air mandi dia apa orang ambil, air mandi dia apa ambil ya? Tapi bila Rasulullah dalam perjalanan di padang pasir, dia nak qadha hajat, maka Allah pelihara kehormatan dia ya? Tak mana dia berhenti, walaupun ya, satu perjalanan dia sentiasa dibayangi oleh awan teduh saja. Dua, kalau dia nak qadha hajat, dia nak buang air besar, dia duduk tanpa pokok tumbang. Akak-akak pokok tu jadi macam kepung Rasulullah. Bila akak pokok macam pokok motan, pokok durian tu tumbang, akak dia terbungkai. Bila terbungkai tu ya, maka dia melindungi Rasulullah SAW daripada mata penglihatan orang. Bulan terbelah dua, jari-jari dia keluar air memancur ya, Masya Allah. Makanan sedikit di musim perang Tabuk boleh makan oleh hampir 3,000 tentera. Makanan sedikit ya. Kawan tu pun mengisi, ya Rasulullah, lapar ya, lapar. Makanan habis tak ada apa. Aku tahu, bagi tahu kat isteri ku suruh masak sikit. Banyak tu ya Rasulullah, paling banyak
4 orang makan boleh. Tu pun 4 orang makan tu berhenti ketika sedap. Lepas bini dia masak, dia beritahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, makanan dah masak, tapi itu bawangnya, itu bawangnya jangan ramai, 5 boleh gagah. Rasulullah berdiri atas batu tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, waktu-waktu Allah uji begini, ada sahabat aku suruh bini dia masak kambing kecil nak bagi kita makan, jom kita pergi ramai-ramai. Tu dia agak-agak nak buat macam mana. Kalau Dr. Mazlan buat kenuri lagu tu, Dr. Mazlan pasang kelambu, lari duduk dalam kelambu tu, orang meneru. Dia buat jamuan untuk 40 orang, hak main 400. Dr. Mazlan tak lari lah. Dengan isteri-isteri dia lari kali ya. 400 masak untuk 40. Tuan-tuan, makanan sikit Rasulullah pergi tengok dalam periuk. Apa masak? Masakan kambing, sedap, bau aroma pun bau Masya Allah. Dia pun duduk baca. Tuan-tuan, 3,000 orang makan cukup. Subhanallah. Tanda Allah sayang sungguh. Ada alamat tentang peribadi ini, peribadi mulia. Peribadi ini peribadi mulia, tuan-tuan. Sebab tu kita ni bila kita sambut kata Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, tuan, kita tengok dia mulia, kita nak jadi mulia. Kita tengok dia jujur, kita nak jadi jujur. Kita tengok dia sabar, kita nak jadi sabar. Kita nak tengok Rasulullah bijaksana, kita nak jadi orang cerdik. Kita nak tengok Rasulullah hidup beradab, kita pun hidup nak beradab. Ya? Rasulullah solat macam mana, kita pun nak ikut Rasulullah solat macam mana. Rasulullah berniaga, kita nak berniaga. Rasulullah bela kambing, kita pun nak belajar bela kambing. Maksudnya, tuan-tuan, buat apalah sambutan maulud kalau mai penceramah cerita tentang cantik eloknya peribadi Rasulullah, kita balik, kita duduk macam tu juga. Kita duduk macam tu juga, tak ada apa pun. Buat habis boreh saja orang Islam kita. Buat habis boreh saja. Habis boreh kita apa dia? Habis boreh saja. Makan kenyang-kenyang, bola pinggang, melahak, beru, balik-balik lagi. Imam dia Haji Astro. Duk jadi makmum kat Haji Astro tu, nak tengok TV tu, ngau-ngau masjid, tapi Rasulullah pergi masjid. Quran tak baca, Rasulullah Haji baca Quran. Sedekah pun tak, Rasulullah Haji bersedekah. Mana tahu penceramah nak cerita tu satu. Habis aku ni tak mau ubah kan. Aku pergi dengar, aku malu kalau Dr. Mazlan kalau tak pergi. Aku malu kat dia, aku tak pergi. Oh, kalau lagu tu tak cil dah. Jangan. Jangan betul. Tuan-tuan hadirin mukminin, ketika kita sedang merasa dan menerjemahkan, menggambarkan